semua bilik, itu yang nampak apa ni kecil-kecil semua. Okey. Jadi kita dah faham benda ni semua. Sekarang ni kita kena faham kalau you dekat sini, apabila kita daftar orang, kita akan daftar kalau kita tengok memulakan katalah A, B, C. Okay, kita nampak macam tu kan? Semua yang nampak satu baris itu adalah sebenarnya mereka semua ni adalah di kaki kiri kita. Okey? Sebab kalau kita ada kiri dan kanan, dia tak duduk macam tu. Dia akan duduk macam ni. If you are here, dia akan pecah macam ni. A, B, C, D, E, F. Contoh macam itulah. Itu tanda kita ada kaki kiri, kita ada kaki kanan. Nampak? Maknanya kalau dekat sini, kita tengok dekat sini, ini kita ada kiri dan kita ada kanan. Ini beza dia. Ini kiri, ini kanan. Okey. Jadi bila kita dalam sistem, bila kita nampak satu line macam tu, maknanya kita belum buka kaki kanan. Pernah berlaku, ni real story ya. Saya dibuat laporan polis dan dikatakan sebagai menipu Okey, tengok. Sebenarnya dia tak faham. Polis pun ketawa bila saya terangkan. Tengok You. Ni real story Saya dengan upline saya dibuat laporan polis. You, A, B, C, D, F. Okey. Apa yang berlaku sebenarnya? You ni, semua ni adalah kaki kiri dia. Okey, dia belum buka kanan. Yang ni belum ada. Sebenar-benarnya. Yang ada buka kiri dan kanan siapa? C. C dia ada dekat sini kiri, dia ada dekat sini kanan. Itu adalah kaki kiri dan kaki kanan bagi C. Maknanya untuk C, dia ada dekat sini kiri dia ada dekat sini kanan dia. Jadi you ni belajar tak habis. Maka ketika dia nak daftar orang, dia nak daftar supaya balance kiri dan kanan dia. Okey? Kebetulan yang di kaki kiri dia ni pun dah panjang. Dah orang dah letak dah orang, dah panjang dah. Jadi dia pun tengok, wow, aku nak letak balance kiri dan kanan. Dia ada dalam 7-8 orang nak registerkan. Maka dia pun register semua dekat sini. 1, 2, 3. Dia sambung sederik dekat situ. Okey? Kemudian apa berlaku? Dia pun mula buat pembelian. Okey, yang dia ni dah buat pembelian, dia dah ada dah 10,000 PV. Maknanya dia boleh layak dapat PV daripada kaki bawah. Maka dia nak dapatkan pairing, dia beli daripada dekat sini. Katalah dia beli 20,000 kat sini, dia beli 20,000 kat sini. Maknanya dia beli dekat account downline yang dia daftarkan itu. Kemudian dia tunggu pairing. Dia tunggu pairing. Dia tunggu berbulan-bulan dia tak dapat pairing. Dia pun heran kenapa dia dah beli kaki downline dia pun dah beli banyak tapi dia tak dapat pairing. Kemudian kebetulan satu hari dia tanya saya. Dia kata DTA, kenapa saya tak dapat lagi pairing saya? Jadi saya pun terus tanya dia. Bagi nombor member ID saya nak tengok. Saya pun buka member ID dia. Bila saya buka member ID dia, apa yang kita dapat tengok dekat sini? Tengok sendiri lah. Okey. Tak ada. Saya pun kata, kaki kanan tak ada lagi ni, saya kata. Macam mana nak dapat pairing? Saya kata, puan tak ada buka pun kaki kanan lagi. Dah buka, doktor. DTA saya dah buka dah. Dah daftar orang. Dah. Berapa ramai dah daftar dah? Ada dekat 10 orang dah. Ramai tu saya kata. Dia orang dah buat pembelian. Dah buat pembelian. Saya pun
tanya, berikan saya nama-nama orang ni. Dia pun bagi nama-nama orang ni. Maka saya pun dapat lihatlah orang ni duduk semuanya di kaki orang ni. Semua duduk kat situ. Saya kata dekat dia, Puan tak buka kaki kanan. Puan telah daftarkan mereka itu di kaki kanan C. Saya telefon C. Saya lupa nama dia, lelaki itu. Saya telefon, saya kata, Tuan, saya nak tanya Tuan satu. Nama sekian ni Tuan daftarkan ke? Tak ada. Bukan saya punya. Saya pun tak tahu siapa daftar. Saya ingatkan doktor tolong daftar bantu kaki kanan saya. Saya kata bukan. Sebenarnya upline atas daftar untuk kaki kanan dia tak faham, dia pergi daftar bawah kaki kanan. Tuan, sebab Tuan dah daftarkan F seorang tu, jadi tekangkang kaki tu, jadi dia sambung tu kat bawah tu. Bila saya terang dekat dia, dia kata apa? Saya telah putuskan. Dia kata saya telah berkomplot dengan C ni. Saya putuskan kaki kanan dia. Saya letak sambung dekat sini. Saya telah menipu dia. Dan saya telah pun putuskan kaki ini bawa ke sini. Dia tahu tak saya tak boleh alih orang dalam sistem. Saya tak boleh suka-suka nak anjak. Tak ada function. Kita buka kita punya sistem. Dia tak ada function untuk alih orang letak kat mana-mana. Tak boleh. Saya kata, nak alih seorang pun saya kena minta isi borang atomi yang kena buat. Saya tak boleh buat. Dia kata tak ada. Ini nama saja pakar motivasi, dasar penipu, makan duit haram, pam. Dan disebabkan itu, bila timbul isu baru-baru ini, dialah antara orang yang tulis panjang-panjang cerita bagaikan novel. Saya orang tak kenal Dr. Teuku Asmadi ni. Saya lebih kenal. Saya tahu dia punya tipu daya, bagaimana dia menipu dalam kelas-kelas online dia, bagaimana dia telah ambil orang-orang saya dan letakkan kepada orang lain. Orang ni, terpadam pula. Dia ni pun saya tak kenal siapa. Ini kesan apabila kita tak faham perkara berkaitan dengan teknikal. Dalam penipu pastor pula. Betul. Dialah yang canang saya ni pastor, saya ni apa, dialah. Dia tak faham, dia buat salah, dia tak nak terima kesalahan, dia marah saya, dia marah atomi, dia marah semua orang. Dia buat laporan polis tak pasal-pasal, saya kena pergi balai 3 jam duduk menerangkan polis tu. Tapi bagus juga, lepas saya terang tu habis 3-4 orang tu masuk atomi. Aduh, ya Allah. Baik, jadi cerita dia, kita kena faham teknikal. Okay, kita kena faham. Ini bab teknikal, bagaimana kita nak susun orang. Sebab, bila kita tengok nama kita dekat atas, kita nampak U dekat sini, bila kita nak register, bila kita nak register, kita ada 2 tempat. Sama ada di A ataupun B. Ada 2 tempat untuk kita masukkan. Tetapi kalau kita kosong, maknanya kita ni belum ada sesiapa di bawah kita. Bising. Baik. Apabila kita daftar, bila kita daftar, katalah kita ni kosong dulu. Kosong. Tak ada siapa-siapa macam tu. Bila kita nak register orang tu by default. Bila kita register, orang pertama di bawah kita, maka dia akan ke kiri. Dia tak boleh ke kanan. Automatik dia ke kiri dulu. Itu atomi. Kalau kiri tak ada orang, dia tak bagi letak kanan. Tapi kalau kiri dah ada, walaupun seorang, baik, bila kita nak masuk B, kita ada pilihan. Pilihan kita sama ada kita boleh letak dia di sini atau kita boleh letak dia di kiri kepada A. Kita boleh letakkan kat sini. Ada 2 tempat yang kita boleh letak. Tapi kita tak boleh letak di kanan A ni. Kat sini tak boleh letak. Kenapa kita tak boleh letak kat situ? Sebab A belum ada kiri. Jadi bila belum ada kiri, tak boleh kanan. Tetapi kita A ni, A boleh, U ni sebab dah ada A, sebab tu dia boleh masuk ke kanan. Jadi bila kita nak masuk B ni,
B ni dia boleh duduk di sini atau dia boleh duduk di sini. Ada dua tempat B boleh masuk. Okey. Kalau kita nak letakkan B dekat sini, maka ketika kita daftarkan orang itu, yang paling penting nanti masa pendaftaran dia akan tanya apa? Dia akan tanya sponsor ID. Dia akan tanya sponsor ID dalam borang online. Bila kita isi, dia akan sampai satu part, dia akan tanya siapa sponsor ID. Sponsor ID adalah orang yang kita nak letak di bawah kakinya. Contoh, katalah orang itu you yang cari. B ni, you yang cari B ni. Okey? Jadi bila you nak yang cari B, you nak registerkan B, you nak register kat mana? Nak letak kat sini ke nak letak dekat sini? Nak letak di bawah you direct ke kaki kanan atau nak letak di bawah A? Kalau you tu nak letak di bawah A, maka tak boleh guna sponsor ID you. Kena guna sponsor ID A. Bila guna sponsor ID A, barulah B ni akan duduk di situ. Kalau kita pakai sponsor ID untuk daftarkan B ni, kita pakai sponsor ID you, dia akan duduk dekat sini. Okey? Jadi B ni, bila ditanya daftar, ditanya sponsor ID, kita kena faham sponsor ID itu adalah orang yang kita nak letak di bawahnya. Bukan siapa yang cari B. Mungkin you yang cari B. Tetapi you nak letak di kaki A. Maka kena pakai sponsor ID A. Tu kena faham masa kita nak registerkan orang. Baik, jadi katakanlah sekarang ni B kita nak letakkan di A. Maka kita akan masuk sponsor ID dia kat situ, maka B akan duduk kat situ. Okey. Kemudian bila kita nak registerkan C pula. Kat mana kita nak letak C? Kita boleh macam tadi juga, kita boleh letak kat sini satu tempat. Kita juga boleh letak di bawah A, kanan dia satu tempat. Dan kita boleh letak di B, kaki kiri B. Okey, kaki kanan ni tak ada lagi. Okey, jadi kita boleh ada 3 tempat untuk C. Jadi kalau kita nak letakkan C di bawah U, maka sponsor ID ni kena pakai sponsor ID U. Kena pakai ID U. Bila pakai ID U, maka C akan jatuh dekat sini. Jika pakai sponsor ID A, maka C akan jatuh dekat sini. Jika pakai sponsor ID-nya B, maka C akan jatuh dekat sini. Jadi di mana kita nak letak tu, itulah cara dia. Kita kena faham. Okey, jangan nanti salah faham lagi. Okey, nanti bila kita nak register orang, kena tengok kat mana kita nak letak. Okey, bermakna kalau kita tengok U ni, ini adalah di sebelah kiri. Okey, U ni, yang ini adalah di sebelah kanan. Maknanya ni adalah kiri kepada U, ini adalah kanan kepada U. Macam tu. Okey, jadi katakanlah sekarang C ni kita nak letak di bawah B. Maka kita akan pakai sponsor ID B. Maka kita akan pakai sponsor ID B. Okey, kita letak kat sini. Kenapa dia duduk kat situ? Sebab kita pakai sponsor ID-nya B. Maka C akan jatuh dekat situ. Okey. Dan sekarang bagaimana pula kalau ada yang satu lagi D? Okey. Bila D nak masuk, D pula akan ada berapa tempat? D boleh masuk dekat sini satu tempat. D boleh masuk dekat A. D boleh masuk dekat B. Dan D kena masuk dekat C. Belah kanan ni belum boleh lagi. So, D akan ada 1, 2, 3, 4 tempat untuk dimasukkan. Jadi bila kita nak registerkan D, kalau kita nak letak di bawah U, kena pakai sponsor ID U. Baru D tu akan masuk kat sini. Kalau kita pakai sponsor ID A, maka D ni akan jatuh kat sini. Kalau kita pakai sponsor ID B, maka D ni akan jatuh kat sini. Kalau kita pakai sponsor ID C, maka D ni akan jatuh dekat kaki kiri C kat sini. Tu kena faham betul-betul cara untuk daftar dan letakkan position. Sebab benda-benda teknikal macam ni, kalau tak tunjuk, ada je orang buat silap. Okay. Alright.
Oops. Okey. Jadi sekarang katalah kita nak letak D kat sini. Okey, maka secara tak langsung D duduk dekat situ sebab kita pakai sponsor ID U. Kalau E nak letak dekat sini, maknanya kita kena pakai sponsor ID D. F nak letak dekat sini, maknanya kita kena pakai sponsor ID E. G nak letak dekat bawah ni, maknanya kita kena pakai sponsor ID F. H nak letak dekat sini, maka kita kena pakai juga sponsor ID F. Dekat sini, yang dah buka kiri kanan, siapa dia? U dah ada kiri kanan, F dah ada kiri kanan, yang lain hanya ada kiri sahaja. Okey, A, B, C ada kiri saja. Jadi kalau tiba-tiba B nak daftarkan orang baru misalnya, maka dia boleh pilih, B boleh pilih nak letak bawah C ke atau bawah dia. Kan? Katalah B sekarang ni dia nak letakkan orang baru di bawah dia, maka dia mungkin pakai ID dia sendiri, maka C akan berganjak dekat situ, maka di sini katalah I dekat sini. Macam tu dia akan jadi. Okey? Dan katalah C nak daftar orang, C boleh daftar orang bawah dia, katalah J dekat sini. Kan? Macam tu. Okey. Sekarang ini yang kita kata, ini kita garis tengah ni. Ini garis tengah. So di sini adalah kiri. Okey? Left kepada U, dan di sini adalah kanan, right. Kepada ataupun kanan kepada U. Nampak tu? Okay, nampak benda tu Jadi di situ kita barulah kita tengok balik rajah ni. Ini yang kata ada left and right ni, nampak? Ada dua benda tu kan? Ada left, ada right. Kenapa ada left, ada right? Itulah dia tadi. Ya, yang sebelah tu left, yang sebelah tu right. Jadi dalam atomy, kita berganjak sikit yang seterusnya. Dalam atomy, if you are there, ni garis tengah, ini left, ini right. Okay. Jadi network kita akan membesar kan? Network kita akan membesar dari kecil jadi besar. Dalam atomy, kita boleh sponsor orang ni infinity. Okey. Kita boleh sponsor, maknanya kita dengan orang dalam rangkaian kita infinity. Dia tak ada putus-putus, tak ada. Sampai ke 1 juta orang pun, kalau adalah orang 1 juta bawah kita daftar orang, tetap orang kita dalam grup kita juga. Itulah yang dikatakan uniknya atomy. Dia infinity, satu dunia, global. Sekarang ada 20 buah negara, global. Sebab tu dalam atomy ini ada potensi nanti orang katakan dia apa, katalah orang tu dia pergi ke apa dia panggil ni, katalah orang ni dia pergi ke Jepun, dia daftar orang kat Jepun, maka orang Jepun pun boleh duduk bawah dia, infinity. Dan grup PV adalah PV yang dibeli oleh rangkaian di bawah. Kalau kita beli, dia panggil personal PV. Okay, personal PV. Personal PV ni kena cukup sekurang-kurangnya 10,000 PV. Baru boleh buat bisnes. Katalah itu telah dipenuhi. Maka grup PV boleh datang daripada left, boleh datang daripada right, infinity juga. Maknanya daripada bawah ni, dia boleh datang daripada bawah grup ni, dia akan supply PV sampai ke atas, grup PV. Daripada bawah ni dia boleh naik sampai ke atas, semua pembelian tu. Ini namanya grup PV. Okey? Jadi daripada bawah naik sampai ke atas. Bila nak naik sampai ke atas, siapa di atas tu yang dah ada 10,000 PV, maka semua tu dia akan sangkut dapat. Kalau orang bawah beli 50,000 PV, semua orang ke atas dapat 50,000 grup PV. Macam tu. Daripada bawah sampai ke atas, infinity grup PV. Ini konsep atomy. Jadi bila grup tu besar, bermakna PV kita boleh datang daripada segenap ceruk. Bila grup tu besar, PV boleh datang daripada pelbagai ceruk. Tak dari mana-mana datang PV. Okey, sekarang kita tengok. Okey, sekarang kita tengok pukul 10.54 kan. Okey, 10.54.
Sekejap lagi pukul 11 dia akan reset. Okey, dia akan reset 00. Maknanya tadi reset dia akan reset, dia akan ambil pula PV esok pula. Kan? Dia akan bertambah, kiri bertambah, kanan bertambah, sampai banyak mana nak bertambah? Sampai cukup untuk berlaku pairing. Maknanya katakanlah, okey, hari ni naik total 100,000 PV. Okey, esok naik lagi pula 200,000 PV. Kan? Maknanya semalam 100, hari ni 200, dah cukup 300,000 PV. Macam tu. Begini juga sini naik 50,000 PV. Esok naik lagi 100,000 PV, dah 150,000. Naik lagi daripada bawah, ada orang beli lagi 200,000 PV, dah 350,000 PV. Sini dah ada 300,000 PV, sini dah ada 350,000 PV. Nah, dah cukup untuk pairing kiri kanan. Sebab untuk pairing kiri kanan, kena ada 300,000 grup PV di kiri, 300,000 grup PV di kanan. Minima pairing. Minima untuk dapat pairing, 300,000 di kiri, 300,000 di kanan. Okey? Baik. Kita balik kat sini sekejap. Kita tengok dekat sini. Katalah orang ni beli 50,000 PV. Orang ni pula beli 10,000 PV. Ya. Orang kat bawah ni pula beli 30,000 PV. Okey? Orang ini dia kosong. Okey, dia kosong. Dia belum ada PV. Kemudian A ni katalah dia ada 60,000 PV. Okey. Tengok ni 50,000 Kadang-kadang manusia ni macam-macam pemikiran kan. Ini 50K ni maksudnya 30. Maknanya kita tulis 50K ni 50,000. Ni dia. 50,000. 30 ni kita jadi K. Tu jadi K macam tu. Sebab apa? Saya kena turun kepada level makcik-makcik, pakcik-pakcik kampung. Sebab apa? Minggu lepas dia kata ini 5 okey, ini 3 okey, ini 1 okey. Satu saya sakit kepala. Nak buat macam mana? Kan? Nak buat macam mana? Dia faham benda tu 5 okey, 1 okey. Bukan ini 50K. Maksudnya 50K. 50,000. 30 kita sebut, kita pakai K. Yang kosong PV dia kata okey. Aduh, sakit betul ke perut saya. Okey, sekarang sebelum kita pergi ke level seterusnya, saya nak test dulu yang ada ni. Baik. Kita nak fokus kepada B nak fokus kepada B. Okey, kita nak fokus kepada B. Berapakah grup PV di kaki kiri B? Jawab dekat chatting, saya nak tengok. Okey. Banyak jawapan kan? Baik. By right, bukan by right lah. Tengok pada kaki, kalau kita tengok pada kaki, kan ni kalau ikut ni kiri kan? Ini kanan. Bagi B kan? Okey. Kalau kita tengok, memanglah 50 campur 10 ni jadi 60K. Kalau ikut ni 60K lah. Jadi tu yang ada jawab 60K kan? Tetapi kita jangan lupa, B ni tak ada pembelian lagi. Dia belum ada pembelian.
Jadi bila dia tak ada pembelian, 60K yang dia patut dapat, tak dapat. Okey. Dia mungkin dah dia bukan still consumer, dia mungkin dah business, dia mungkin dah distributor sebab dia dah tukar dari consumer kepada distributor, dia dah isi borang dan distributor, tetapi account business dia tak aktif. Okey, sebab apa? Sebab dia tak buat pembelian peribadi yang mencukupi 10,000 PV. Dia dah distributor. Sebab dia distributor ni adalah kena tukar pakai borang. Bila dia tukar pakai borang tu dah HQ approve, dia dah distributor. Kalau kita buka account dia pun dah tulis business. Tetapi account businessnya tak aktif, tak dapat PV sebab dia belum cukup 10,000 PV. Mungkin kalau kita tengok yang U ni okeylah sebab U ni mungkin dah cukup 10,000 PV ni. Kan? 10,000 PV ataupun kita sebut 10K. Kan? Ni nak faham. Jadi kita kena faham dia tu. Kalau tak buat belian lagi rugilah. Ya, betul. Jadi maknanya kalau orang bawah beli, kita tak buat belian, kita rugi. Sebab itu, dan syarat untuk dalam atomi ni 10,000 PV ni bukan tiap-tiap bulan. 10,000 PV ni sekali seumur hidup. Itu je. Yang diminta pun sekali seumur hidup. Maknanya tadi, bila sekali seumur hidup, maka apa yang perlu kita buat? Belilah 10,000 PV. Bila ahli baru join ni, beli 10,000 PV. Okay? Baik, jadi kosong. Baik, sekarang berapakah PV untuk B di kaki kanannya? Dekat ruangan chat, kaki kanan B berapa dapat? Kan? Sekarang sepatutnya semua orang kena faham. 150, mana datang 150 tu? Okey. Jadi sekarang kosonglah juga. Okey, maknanya kita dah fahamlah tu. Saya pun jangka semua orang boleh jawablah. Untuk kanan pun kosong. Sepatutnya dia boleh dapat 30K kan? Jadi kosong. Sebab apa? Sebab dia tak ada pembelian. Jadi itulah penting. Baik, sekarang berapakah PV di kaki kiri bagi A? A ni. Kaki kiri A dapat berapa PV? Okey, jawab dulu. Okey. Bagi yang dia jawab 60, saya faham. Sebab apa? Bila saya kata untuk A, maka dia nampak ini sahaja. Dia nampak ini, maka dia kata ini adalah kaki kiri bagi A. Dia pun jawab 60. Okey, betul tak? Dia jawab 60 sebab dia nampak macam tu rajahnya. Salah. Sebab bagi A adalah semua yang ada di bawah ini. Itu kiri dia. Sebab yang kiri kanan bawah tu milik B, bukan milik A. A ada satu kaki saja. Semua B ni adalah di bawah dia. Jadi jawapan yang sebenar 50 campur 10 campur 30. Dua-dua ni naik, bergabung dengan B. Kalau B ni ada, campur lagi, naik lagi. Macam tu. Tapi sebab B kosong, jadi B tak menyumbang lah. Jadi 50 campur ni jadi 60, 60 naik, kemudian 30 ni naik,
60 campur 30, jawapan dia 90,000. Ada jawab 150 sebab dia campur dengan personal. Personal tak boleh dikira sebagai grup PV. Okey? Personal tak boleh dikira sebagai grup PV. Jadi personal dia ni, siapa dapat? Personal 60,000 dia akan naik kepada U. U akan dapat. U akan dapat 60,000 daripada A. A sendiri tak dapat. Okey, begitu juga 10,000 PV yang U beli ni dia akan naik ke atas. U tak akan dikira sebagai grup PV bagi dia. Okey. Okey, last untuk yang ini, berapakah PV grup PV untuk U? Jawab kan? Berapakah grup PV untuk U? Alright, semua dah jawab betul Okey, makna grup PV untuk U adalah 150,000. Okey, ini untuk di kaki kiri dia. Semua dah faham kan? Baik, sekarang disebabkan semua dah faham, saya buat laju je. Okey. Katalah di sini 30,000 PV, di sini 50,000 PV. Okey. Yang F ni kata dia buat 20,000 PV, E ni ada kosong PV, tak buat apa-apa. D katalah dia buat 100,000 PV. Okey. Soalan saya, berapakah PV di kaki kiri F? Jawab laju-laju. Okey. Ada yang jawab 80 tadi. Sebab apa dia jawab 80? Sebab dia campur dua ni. Dia pun jawab 80. Saya tanya kaki kiri, ni kiri. Yang ni kanan. Jadi kalau kiri kanan ni, yang ni kiri. Yang ni kanan. Okey, bagi F. Kita kena ingat, bila dia terkangkang saja macam tu, cabang tu, mana dia dah ada kiri kanan. Kan? Sebab tu yang lepas saya mengajar nak bagi orang senang ingat, kaki dia belum terkangkang lagi. Yang ini dah terkangkang dah. Yang ni pun dah terkangkang dah. Maknanya dia ada kiri kanan. Yang ni pun dah terkangkang dah, dia ada kiri kanan. Yang ni belum, yang ni belum. Okey, yang ni belum. Nampak? Jadi mana yang terkangkang tu? Yang ni belum, tak terkangkang. Jadi bila terkangkang tu ada kiri kanan lah tu. Jadi F grup PV kiri 30,000. Okey. Berapakah grup PV bagi kaki kiri E? Kaki kiri E. Ni. Berapa grup PV bagi kaki kiri E? Phone panas kata Haslida. Allah. Okey. Nanti saya akan uploadkan video ke FB. Bagi orang yang dekat FB, kalau dia tu dia kena tengok keesokan hari ataupun lewat malam lah. Okey, tak ada apa-apa kan? Sebab apa? Sebab B kosong personal. Jadi dia tak layak terima PV. Berapakah PV kiri kepada D? D. Kaki kiri D berapa dapat? Okey. Ada tadi jawab 30 sebab dia ingat yang ni saja pergi kepada kaki kiri D. Tak, semua pergi. Ada jawab 80, dia campur yang ni je, pergi ke tu. Tak.
D ni semua ni adalah di kaki kiri dia. Semua ni adalah di kaki kiri dia. Okey? Siapa jawab 100 tu betul lah tu. Okey, sekarang berapakah grup PV di kaki kanan D? Untuk D. Kaki kanan untuk D. Okey. Kosong. Sebab tak ada orang pun lagi. Dia belum buka lagi kanan. Tak terkangkang lagi. Okey. Now, berapakah grup PV di kaki kanan U? Berapa grup PV di kaki kanan U? Yes. Jadi grup PV di kaki kanan adalah 200,000. Okey, 200,000 itu di kaki kanan U. Baik. Jadi semua dah faham tentang macam mana pengiraan PV ni, senang. Jadi bila dah selesai bab itu, saya dah kata tadi, apa saya kata, grup PV boleh datang daripada infinity, dia naik ke atas. Kan, dia naik ke atas. Contoh macam ni lah. Semua ni naik ke atas. 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 Nampak tak? Semua ni naik ke atas. Kan? Jadi itu yang saya kata, grup PV boleh datang daripada ceruk-ceruk mana, dia boleh datang naik ke atas. Bayangkan disebabkan atomi berikan kita infinity. Grup boleh pergi infinity. Bayangkan bila tuan-tuan dan puan-puan betul-betul aktif dalam masa 5 tahun lah. Bekerja dengan atomi ni betul-betul buat gila-gila 5 tahun buat. Besar grup, besar grup, besar grup, besar grup. Sampai beribu-ribu orang di kaki kiri, beribu-ribu orang di kaki kanan. Apakah yang akan berlaku 5 tahun daripada sekarang? Cuba fikir. Tuan-tuan dan puan-puan buat, kan? Mungkin buat simple je. Cari 3 orang di kiri, cari 3 orang di kanan. Semua orang buat benda sama. 3 kiri, 3 kanan. 3 kiri, 3 kanan. Dia pun berkembang. Apakah yang akan berlaku 5 tahun yang akan datang? Sebab atomi dia beri tuan-tuan dan puan-puan go infinity, dan PV akan datang daripada mana-mana ceruk daripada bawah. Semua naik dekat tuan-tuan semua. Apa akan datang? Apa akan jadi? Terpaksa kaya, passive income, semua ada dekat situ kan. Hari-hari dapat pairing, itulah dia atomi. Sebab itu sistem yang atomi buat ni tidak ada mana-mana MLM boleh challenge. Tak ada. Tidak ada mana-mana MLM boleh challenge. Dia mungkin nak dapat pairing yang pertama akan ambil masa sebab nak mengumpul 300,000 PV di kiri, 300,000 PV di kanan tu mungkin akan memakan sedikit masa. Tidak kita nafikan. Kan? Tetapi sekali kita dah ada grup yang kuat, kiri dan kanan, maka kita makan tak habis. Kiri kanan sentiasa masuk pairing. Okey? Dan untuk dapat pairing saya kata, dia kena aras dia, untuk dapat pairing kena ada 300,000 di kiri, 300,000 di kanan. Ini adalah bila cukup kiri dan kanan macam ni, itu dinamakan pairing. Baik, dalam kes ini, dah dapat pairing belum? You dah dapat pairing belum? Yes. Belum kan? Sebab 150 dengan 200 tak cukup 300. Jadi PV yang belum dapat pairing ni hilang tak? Tak hilang. Dia akan bawa ke depan sampai cukup. Kalau sebelah kaki cukup, sebelah kaki tak cukup pun dia tunggu lagi sampai cukup. Dalam atomi ni maknanya kalau kita ada kiri dan kanan, semua orang akan berpeluang merasai bonus. Sama ada cepat ataupun lambat.
Tapi semua orang akan merasai bonus. Okey. Sekarang kita tengok. Dalam Atomy, kita ada apa yang dipanggil sebagai dealership. Okay. Personal PV kita, personal PV yang kita beli PV kita sendiri, boleh tentukan dealership. Okay. Personal PV boleh tentukan dealership. Group PV pun boleh tentukan dealership. Ada dua cara untuk menentukan dealership ni. Sama ada melalui personal PV ataupun melalui group PV. Kalau melalui personal PV, maka kita kena tengok kalau kita ada member, kita tulis kat sini ada member, kemudian dealership kedua agent, kemudian special agent, kemudian dealer, dan last sekali exclusive distributor. Ini dealership yang ada. Ada 5 dealership. Tengok kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada 5 jenis dealership. Baik. Kenapa penting dealership? Sebab dealership akan menentukan berapakah potensi income yang kita boleh dapat. Okey, lagi tinggi dealership, maka potensi income kita akan semakin besar. Ada 2 variable, 2 perkara yang akan menentukan pendapatan kita. 1 dealership kita, 2 group PV kita. Okey, 2 benda yang akan menentukan pendapatan kita. 1 dealership kita dan yang kedua group PV kita. 2 benda ni akan menentukan pendapatan kita. Okey. Untuk menjadi member melalui personal PV kena ada 10,000 PV. Okey, personal. Maknanya bila kita dah membeli 10,000 PV, kita dinamakan sebagai member. Kalau satu hari kita cukup 300,000 PV, okey, kita tak beli lagi sampai 300,000 PV macam dia ni lah. Macam dia ni. Kan 300,000 PV tu 303450. My total PV. Bermakna dia ni sudah pun seorang ejen. Okey, bila dah cukup begitu maka dinamakan ejen. Kalau kita beli lagi cukup 700,000 PV, kita dinamakan sebagai special agent. Kalau kita cukup 1.5 juta PV, okey, kita dinamakan sebagai dealer. Dan kalau satu hari kita cukup sampai 2.4 juta PV, maka kita dinamakan sebagai exclusive distributor. Itu adalah dealership daripada personal PV. Tetapi kita boleh naik juga dengan grup PV ni. Walau maknanya grup PV boleh membantu. Contoh, kalau kita baru beli 10,000 PV, boleh tak dengan pembelian 10,000 PV kita nak jadi dealer? Sedangkan dealer kena ada 1.5 juta PV. Jadi boleh tak dengan 10,000 PV ni kita nak jadi dealer tanpa beli 1.5 juta? Jawapan dia, boleh. Macam mana nak tu? Kita akan naik dengan melalui grup PV. Okey. Untuk naik dengan grup PV, ini yang ia akan terkumpul sehingga 3 cukup. Okey. Dia menjawab kot. Okey. Asni bertanya Asni Zawati. Kalau bulan Jun GPV dah ada 200,000 kiri dan kanan, adakah yang akan dibawa ke bulan? Yes. Dia akan bawa. Tak kira sampai berapa bulan pun. Sebab itu ada orang 3 bulan baru dapat pairing pertama. Ada orang 4 bulan baru dapat pairing pertama. Ada orang 5 bulan baru dapat pairing pertama. Tetapi selepas dapat pairing pertama, dia mula dapat sebulan sekali,
kemudian sebulan 2-3 kali, kemudian sebulan 7-8 kali, kemudian sebulan 15 kali, kemudian sebulan dia dah mula kerap. Atomy bonus macam snowball effect, macam berbola salji, kecil besar. Itu atomy. Baik. Boleh tak seseorang tu naik dealership melalui grup PV? Jawapan dia boleh. Okey, jadi saya buat satu jadual. Nak bagi faham, nak bagi senang faham. Okey, saya buat satu jadual. Okey. Ini namanya saya panggil dealership tadi. Okey, dealership. Allah. Dealership. Bermula dengan apa tadi? Member. Agent. Special agent. Dealer. Exclusive distributor. Exclusive distributor. Boleh baca tak tulisan doktor biasa tu? Okey. Yang ni pula namanya personal PV. Allah. Awak lintang pukang nulis malam ni. Personal PV. Yang ni namanya group PV. Group. Bila group PV ni dia ada left, dia ada right. Kiri dan kanan. Okay, yang ni nanti kita cakap pasal skor. Okay. Member, ambil semua balik yang saya dah tulis tadi. Member maknanya dia dah buat 10,000 PV pemilihan peribadi. Agent sebab dia dah ada 300,000 PV terkumpul dalam sepanjang hayat dia. Special agent 700,000 PV. Dealer sebab dia dah buat 1.5 juta PV. Dan di sini dia ada 2.4 juta PV. Maknanya, kalau kita beli lagi selepas 2.4 juta, tidak membawa apa-apa makna kepada kita. Tapi setahun sekali, kena beli walaupun satu barang. Nak dijadikan cerita, semalam saya jalan-jalan meninjau. Okey, saya jalan-jalan, saya nak meninjau Lineage. Saya pun nampak satu nama yang dah sales master ya. Dan keluar telefon. Sales master keluar telefon. Kenapa dia ni sales master keluar telefon ni? Dia buat produk review hari-hari, buat produk review, lepas tu beli barang rajin, bawa downline apa semua. Kenapa keluar nombor telefon? Saya login akaun dia, semak dah 12 bulan tak beli apa-apa atas nama sendiri. Tapi nama orang dia duk beli. Saya pun terus malam juga saya message dia, tolong beli. Walaupun penyental periuk, tolong beli. Kan? Tu yang dia terus, saya tak tengok lagi, rasa dah beli dah. Saya kata jangan sampai company tekan button reset. Bila dia tekan button reset, semua yang ada telefon habis merah belaka, termasuk sales master tak sales master. Menangis tak berlagu tau. The whole group tumbang. You kena join balik. Taklah, saya rasa kalau join balik tak tahulah apa dia nak buat. Kan? Nasib baik. Okey, nasib baik. Jadi please kena rajin tengok kita punya account. Okey. Baik. Jadi sekarang dengan personal PV kita dah naik dealership daripada member, agent apa semua. Baik. Kenapa nak kejar sangat dealership ni? Sebab apabila dealership kita meningkat,
maka nilai skor bila berlaku pairing juga meningkat. Seorang member bila berlaku pairing, dia boleh dapat skor dia 5. Seorang ejen bila berlaku pairing, dia boleh dapat skor 15. Seorang special agent bila berlaku pairing, dia boleh dapat sama ada skor 15 atau skor 30. Bergantung kepada grup PV pairing tu berapa. Pada 300,000 ke atau pada 700,000. Kalau dia berlaku pada 300,000, maka dia dapat skor 15. Kalau dia dapat berlaku pada 700,000, maka dia dapat skor 30. Seorang dealer, dia boleh dapat skor pada 15, pada 30 dan pada 60. Dia ada 3 dekat situ. Okay, dia boleh 15, boleh 30, boleh 60. Bergantung sama ada pairing pada hari itu berlaku pada 300,000 kiri, 300,000 kanan ke, ataupun 700,000 kiri, 700,000 kanan ke, ataupun 1.5 juta kiri, 1.5 juta kanan. Okay. Jadi, sebab tu orang nak kejar kepada dealership, sebab makin naik dealership dia, maka peluang dia mendapat pairing yang lebih besar tu tinggi. Baik. Dalam Atomy tak kira bayar kita ikut persen seperti mana kita duk buat multi-level marketing selama ni. Dapat 10%, dapat 20%. Atomy tak pakai persen-persen. Atomy tak pakai persen. Atomy pakai skor. Okey, Atomy pakai skor. Contoh, kalaulah kita dapat skor 5 minggu itu, maknanya dalam minggu itu kita berlaku sekali pairing dan kita seorang member, maka kita dapat skor 5. Kalau nilai satu skor RM10, 5 skor dapat RM50. Kalau nilai satu skor minggu itu RM20, 5 skor RM100. Bermakna nilai skor berbeza-beza setiap minggu akan menentukan berapa duit kita dapat, bonus kita dapat. Kalau seorang ejen dia berlaku pairing minggu tu sekali, pada 300,000 kiri, 300,000 kanan, sekali berlaku, maka dia dapat nilai skor 15. Kalau satu nilai skor RM10 minggu tu, dia kira minggu tu setiap Selasa. Kalau pada hari Selasa tu nilai skornya adalah RM10, 15 kali 10 mana dia dapat RM150. Kalau nilai skor RM20, maka 15 kali 20 dia dapat RM300. Jadi nilai skor akan menentukan berapa bonus dia. Okey, sebab tu Atomy dia akan bagi skor. Berapa nilai bonus bergantung pada pengiraan nilai skor tu. Macam mana dia kira nilai skor? Nilai skor ni senang aja. Okey. Katalah ni Atomy dapat 100% profit. Atomy dapat 100% profit. Daripada 100% profit ni, 30% Atomy ambil. Atomy ambil 30%. 70% Atomy bagi kembali kepada ahli, iaitu consumer dia. Iaitu 6% dia beri kepada education center, EC. Orang yang ada EC macam Fairuz apa semua, dapatlah 6% tu. 20% dia beri kepada leader, iaitu dalam bentuk mastership bonus. Okay. Dan baki lagi 44%. Yang inilah dia bagi dalam bentuk bonus pairing tu tadi. Okay, dipanggil general bonus yang 44% ni. Yang ini yang kita nak kira. Jadi 44% macam mana dia kira? Dia kira 44% dikalikan dengan world total PV dibahagikan dengan world total score. Baik. PV maknanya keuntungan kepada Atomy. Skor maknanya bayaran yang Atomy kena bayar. Apa yang cara Atomy buat, setiap hari Selasa, tiap-tiap minggu, Atomy sistem dia kan global, sistemnya global, maka setiap hari Selasa,
Atomy akan kira berapakah jumlah PV yang diperolehi oleh atomy satu dunia. Kita beli kari nanti kita dapat 3000 PV. Maknanya atomy dah kira dia ada 3000 PV. Kan? Orang beli apa lagi? Dia campur semua belian satu dunia, berapa total PV. Kemudian setiap hari, setiap minggu pasti orang ada pairing. Bila pairing dia kena bagi skor. Ada orang dapat 5 skor, ada orang dapat 15 skor, ada orang dapat 30 skor, ada orang dapat lebih. Kalau 30 skor tiap-tiap hari, selama satu minggu 6 hari, dia bukan 7 hari ya. Satu minggu 6, 3 kali 6, maka dia dapat 180 skor. Kan? Jadi kalau tiap-tiap hari 30 kali 6, 180 skor. Kalau satu skor nilai dia RM10, RM1,800. Kalau satu skor nilai dia RM20, RM3,600. Dapat duit pada minggu tu. Kan? Jadi macam mana nak kira nilai skor? Ini cara dia nilai skor. Maknanya tadi dia nak kira satu skor bersamaan dengan berapa Korea won. Dia akan kira dekat situ. Lepas tu daripada Korea won ni dia akan tukar kepada ringgit Malaysia. Daripada saya join dalam setahun ni, nilai skor lebih kurang antara, nilai skor ni adalah antara RM RM14 ke RM RM17 setakat ni lah. Dia lebih kurang RM14 ke RM17 setakat ini nilai dia. Ini dia punya cara dia nak kira nilai skor lah apa tu. Ini cara dia kira. Kena tengok dia punya ni. Ni dia punya formula dia ni. Okey, tu dia. Itu cara. Faham Jadi kita kena faham nilai skor berubah-ubah setiap minggu. Dan setiap orang juga berbeza-beza nilai skor yang dia dapat. Bergantung kepada pairing dia. Ini yang nak bergantung pada pairing. Okey. Dan bagi seorang eksklusif distributor, dia boleh dapat nilai skor 15, 30 kalau pairing dekat 700,000, 60 kalau pairing dekat 1.5 juta, 90 kalau pairing dia dekat 2.4 juta kiri, 2.4 juta kanan, dan kalau 6 juta kiri, 6 juta kanan, dia akan dapat 150 skor. 150. Kena tulis tu sikit. Kena sebab dia punya ni tak tu kan. Okey. 60, 90, 150, 250 dan 300 maksimum. 300 skor tu macam mana dia boleh dapat 300 skor? Dia boleh dapat 300 skor apabila dia pairing dia kiri dan kanan dia 50 juta PV kiri, 50 juta PV kanan dalam masa satu hari. Okey? Dalam masa satu hari. Dia boleh dapat nilai skor macam tu. Baik. Sekarang, daripada tadi, saya tak cerita lagi macam mana orang tu nak naik dengan grup PV kan? Sebab saya duduk kaitkan, sekarang ni saya kaitkan antara member dan dealership dan skor. Dealership dan skor. Itu yang saya duduk kaitkan. Jadi penting kita ada dealership yang makin besar ni supaya kita ada potensi nilai skor yang berbeza-beza. Baik. Boleh tak orang ni naik daripada 10,000 walaupun 10,000 nak jadi ejen? Boleh tak? Boleh. Dengan syarat. Dengan syarat dia kena ada 600,000 PV di kiri, 600,000 PV di kanan dalam masa 1 bulan kalender. Okey, contoh 1 hari bulan 7 sampai 31 hari bulan 7, esok adalah 1 hari bulan 8. Maka sistem akan tengok sepanjang bulan 7 kita berapakah PV di kiri, berapakah PV di kanan. Kalau PV di kiri ada 600,000, PV di kanan ada 600,000, lebih tak apa, maka walaupun kita baru berbelanja 10,000,
maka kita akan jadi ejen pada 1/8 disebabkan kita ada 300,000 kiri, 600,000 kiri, 600,000 kanan, maka walaupun 10,000 kita boleh jadi ejen, tak perlu pembeli 300,000. Saya ulang. Walaupun kita baru berbelanja 10,000 PV, tetapi sepanjang bulan 7 kita ada 600,000 kiri, 600,000 kanan, kita akan jadi ejen. Walaupun tanpa membeli 300,000, kita boleh jadi ejen. Okey. Ada soalan tak setakat ini? Sebab lepas pada ni saya akan pergi kepada macam mana nak pengiraan skor melalui grup PV tu, dan selepas tu saya buat case tadi selesai lah. Sikit je lagi. Ada soalan? Okey, saya benarkan untuk unmute. Kalau ada soalan boleh unmute, boleh tanya. Nak tanya DPA. Yang Silakan. leadership tu merangkumi member agent, special agent tu lah? Tidak. Tidak. Yang kata leadership yang 20% tadi ke? Yang ni ke? Yang saya kata yang ni ke? Yang kata 20% untuk leader ni ke? Ini ke yang ditanya? Betul. Okey. Yang ini pengiraannya lain. Bila Atomy dapat 100% ni kan, profit kan, 70% dia nak bagi pada kita semua kan, tapi kena ada cara lah nak bagi, betul? Baik, sebelum dia bagi, dia ambil daripada ni 20%, dia asingkan untuk diberi kepada leader-leader sahaja. Duit tu asing. Dia tak masuk yang ini lain, yang ini kan 44 campur 20 campur 6, total 70 lah, betul tak? Jadi yang 20% ni dia dah asing dah untuk bagi pada leader. Yang kita duk sembang dekat sini ni semua ni skor, kita duk sembang yang 44% ni je. Okey, kita tak sembang lagi yang mastership tu, tak sembang pun. Yang nak kira skor ni, nak berebut yang 44% ni. 44% yang Atomy nak bagi ni. Macam mana nak berebut? Berebut dia dengan kita kena kumpul sebanyak mungkin skor setiap minggu. Setiap minggu kita kena cuba tingkatkan nilai skor kita. Jadi bila orang ni dah makin tinggi pangkat dia, maka potensi dia makin besar lah nak dapat skor yang tinggi. Baik. Saya tunjuk. Boleh? Boleh. Saya tunjuk Okey, sekarang kita pergi advance sikit. This is you. Yang saya tunjuk tadi you, saya buat macam ni, saya buat macam ni, saya buat macam ni. Saya kata dekat sini left, kiri, dekat sini right tadi. Okey, saya ulang balik gajah ni. Tapi kali ni setiap rajah ni saya nak buat garis macam ni. Garis 300,000, garis 700,000, garis 1.5 juta, garis 2.4 juta, garis 6 juta, garis 20 juta, dan bawah sekali ialah garis untuk 50 juta. Baik. Kalau kita grup PV di kiri ada 300,000 kiri, 300,000 kanan. Kalau kiri dan kanan ada 300,000, 300,000, berlaku pairing tak? Berlaku. Bila berlaku pairing, maknanya Atomy akan beri kita skor. Berapa skor kita nak dapat? Itu sebabnya kalau kita seorang member, maka skor kita dapat 5. Kalau kita ejen ataupun ke atas, maka kita boleh dapat 15. Ini yang kita balik pada sini. Kalau kita seorang ejen, kita seorang member, kita dapat skor 5. Kalau kita seorang ejen, kita boleh dapat 15.
Kalau special agent pun boleh dapat 15, 15. Ini pun dapat 15. Nampak semua ada 15 itu. Jadi di situ maknanya dekat sini kalau kita seorang member, kalau 300,000 kiri, 300,000 kanan pada hari itu, maka kita dapat skor 5 bagi member, 15 bagi agent. Sebab itulah kalau orang tu seorang member, walaupun kita dah boleh dapat income, tetapi income kita dalam lebih kurang RM70, RM80. Kalau kita seorang agent, kita boleh dapat income RM240, RM250. Sebab itulah upline kita, orang yang ajak kita kata, belilah sekurang-kurangnya sampai 300,000 PV. Kenapa kita nak beli 300,000 PV? Pertama, kita agentkan diri kita. Yang kedua, kita ada banyak produk. Kita nak cerita dekat orang tentang anatomy. Balik-balik cerita ubat gigi berus gigi, ubat gigi berus gigi. Orang pun kata kau tak ada bisnes benda lain ke? Tak ada anatomy, tak ada benda lain ke? Kan? Jadi sebab tu at least kita ada skincare, kita ada coffee, kita ada hair oil, kita ada vitamin C, kita ada macam-macam kan? Jadi bila kita ada semua tu, barulah orang tengok pun yakin dengan bisnes kita tu tadi. Okey? Dan bila grup kita makin besar, kan saya kata dia datang PV Infinity, bila grup makin besar, maka dia mungkin berpotensi memberikan kita 700,000 kiri, 700,000 kanan dalam masa satu hari. Jika begitu, kalau kita seorang special agent, maka kita boleh dapat skor 30. Baik, soalan. Okey. Soalan. Jawab kat chat Sekejap saya tengok chat berfungsi tak? Okey. Dekat chat jawab Kalau kita seorang special agent dan pairing kita hari itu 300,000 kiri, 300,000 kanan, berapakah nilai skor kita dapat? Alright. Okey. Jauh lewat. Lewat masuk. Kena tengok besok lah saya upload balik video ni ke tempat, ke grup FB. Okey. Baik. Soalan lagi. Kalau dia seorang agent dan dia dapat pairing hari itu 700,000 kiri, 700,000 kanan. Dia seorang agent. Dia dapat 700,000 kiri, 700,000 kanan. Point dia, PV dia. Berapakah nilai skor dia dapat hari itu? Okey. Baik. Apabila dia seorang agent, kita ingat balik Rajah ni, seorang agent skor boleh dapat maksimum 15 aja. Tak boleh pun 30. 30 ni eksklusif bila dia dah jadi special agent. Jadi, bila kita faham Rajah tu, bila dia seorang agent, 700,000 kiri, 700,000 kanan, dia tak dapat 30. Dia hanya dapat 15 saja. Sebab tu dealership tu kita kena ke atas. Baik. Kalau dia seorang dealer, dia boleh dapat maksimum skor sampai 60. Itu maksimum skor dia boleh dapat. Untuk dapat 60, dia kena ada 1.5 juta kiri, 1.5 juta kanan hari itu baru dia dapat 60. Baik, soalan. Dia seorang dealer. Hari itu dia dapat 300,000 kiri, 300,000 kanan. Baik, berapa nilai skor dia? Okey, semua faham. Okey, soalan seterusnya. Dia seorang special agent dan dia dapat pairing 1.5 juta kiri, 1.5 juta kanan. Berapa nilai skor dia? Okey, 30.
Sebab seorang special agent maksimum dapat 30. Okey. Jadi, kalau dia seorang dealer, dia dapat 1.5 juta kiri, 1.5 juta kanan. Berapa nilai skor dia? Baru boleh dapat 60. Faham kan? Dan last dealership adalah exclusive distributor. Dia boleh dapat skor 90, 150, 250 dan maksimum 300. Ini pendapatan seorang eksklusif distributor. Now, untuk dia dapat skor 90, dia kena ada 2.4 juta kiri, 2.4 juta kanan. Untuk dia dapat 150, dia kena ada 6 juta kiri, 6 juta kanan. 250, 20 juta kiri, 20 juta kanan. 300, 50 juta kiri, 50 juta kanan. Itu baru dia boleh dapat 300. Baik. Soalan. Dia seorang eksklusif distributor. Dan dia dapat 700,000 kiri, 700,000 kanan. Dia seorang eksklusif distributor. Berapa skor dia dapat? Right, 30. Okay. Dia seorang eksklusif distributor. Okay. Dia dapat 20 juta kiri, 2.4 juta kanan. Berapa nilai skor dia? Right, dia ambil yang ini. Dia dapat 90. Okay. Dia seorang eksklusif distributor. 20 juta kiri, 700,000 je kanan. Baik, berapa nilai skor dia? Okay, dia dapat nilai skor 30. Tu dah faham dah tu? Ya, kan? Dia seorang eksklusif distributor. Dia dah ada 20 juta kiri, 20 juta kanan. Berapa nilai skor dia? Yes, 250. Kan? Dan bila dia seorang eksklusif distributor, 50 juta kiri, 50 juta kanan. Berapa nilai skor dia? Maksimum. Okey? Lebih kurang 5,000, 6,000 sehari ni. Income 5,000, 6,000 sehari. Okey? Right. Ambil yang paling sikit tapi minimum kena ada 300,000, betul. Alright. Jadi fahamlah sekarang semua orang macam mana nilai skor tu dikira, nak diberi pada kita. Ya. Jadi bila kita dah faham, senang. Kita nak fahamkan orang. Jadi kita faham. Pertama kita faham macam mana nak naik dari member jadi agent, special agent, kita faham. Jadi sekarang bila dah faham benda ni, saya nak lengkapkan rajah ini. Baik. Sekiranya dalam 1 bulan kalender, orang ni ada 1.4 juta kiri, 1.4 juta kanan, maka dia layak untuk jadi special agent. Kalau dia ada 3 juta kiri, 3 juta kanan, dia layak untuk jadi dealer. Kalau dia ada 4.8 juta kiri, 4.8 juta kanan, maka dia layak untuk jadi exclusive distributor berdasarkan grup. Okey, walaupun dia mungkin baru beli 300,000 PV. Okey, contoh macam saya. Saya akaun peribadi saya ada lebih kurang 400,000 PV je. Tapi walaupun tak capai yang ni, tak capai yang ni, tak capai yang ni, tapi saya tetap jadi exclusive distributor sebab dalam 1 bulan 4.8 juta kiri, 4.8 juta kanan ni memang tercapai setiap bulan. Bukan setakat setiap bulan, malah benda tu boleh tercapai dalam masa hanya 1 hari. Kan? Boleh capai 1 hari. Itu dia. Kalau tengok hari apa ni? Sekejap tengok. PV pada hari Jumaat. Sabtu Ahad sebab dia campur kan. PV pada hari Jumaat. 3.7 juta di kaki kiri, 6.9 juta di kaki kanan.
Kan? PV saya pada hari Jumaat 3.7 juta di kaki kiri, 6.9 juta di kaki kanan. Hari Jumaat sahaja. Kan? Hari Jumaat sahaja. Okey, bermakna yang dia nak ni 4.8 juta kiri, 4.8 juta kanan ni dalam masa 1 bulan. 1 hari bulan 7 sampai 31 hari bulan 7. Bermakna benda tu sangat mudah untuk dicapai apabila grup kita dah besar. Ya, bila grup kita dah besar. Itu dia. Right? Malah kalau tanya saya, pernah tak doktor dapat maksimum ni? Pernah. Waktu hemohin tak ada, tiba-tiba hemohin masuk. Saya dapat berapa? 80 juta di kaki kiri, 130 juta di kaki kanan. Pernah. Tak silap saya 19 hari bulan 2 begitu. Kan? Saya ada beberapa kali capai maksimum tu. Memang pernah capai. Ketika orang serbu produk, memang pernah tercapai. Dan bagi leader-leader yang dah lama, sebab saya baru setahun kan, bagi leader-leader yang dah lama seperti kita punya Crown Master Jack. Jack adalah seorang Crown Master. Pairing dia tiap-tiap hari tak kurang daripada 20 juta kiri, 20 juta kanan. Every day. Tak kurang. Dan 50 juta kiri, 50 juta kanan adalah merupakan benda yang dah selalu dia capai. Okey, tapi minimum 20 juta kiri, 20 juta kanan every day. Ini saya nak beritahu. Okey. Jadi itu sebabnya benda ni possible tak? Possible. Tapi dia dah berapa tahun? Dan 5-6 tahun dah duk buat atomy. Kan? Jadi possible tak 5 tahun akan datang? Sebab tu saya kata buat betul-betul kerja keras, besarkan rangkaian. Siapa kita? 5 tahun akan datang. Tak payah buat kerja dah. Setakat 1000 tiap hari, insya-Allah dapat. 1000 setiap hari. Kita tak ambil lah yang 5000 sehari ni. Okey, kita tak bercakap lah yang tentang kat sini ni. Kan? Kita bercakap tentang yang mana? Yang sini je ni, level ni je. 1000 sehari ni. 1.5 juta kiri, 1.5 juta kanan. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan bertungkul lumus hari ini besarkan rangkaian ketika orang Melayu baru lebih kurang 200,000 saja yang menjadi ahli dalam atomy, dan ramai orang sekarang ni mula tarik handbrake lah, apa-apalah. Bayangkan bila keadaan dah mula meletup-letup 1000 sehari. Bayangkan dekat sini cukuplah. Tiap-tiap hari tuan-tuan dapat 1000 tanpa perlu bersusah payah. Kan? Bayangkan kat sini. This is something that achievable to many people. Achievable, mampu dicapai oleh ramai orang. 1000 sehari. Okey. Jadi, think big, dream big. Think big, dream big. Sejuk air saya. Dia orang buat air tak beritahu. Dah jadi kopi ais. Okey. Kita tutup dengan satu case study. 11.53. Larat lagi tak ni? Okey. Larat lagi? Okey. Kita tutup dengan case study. Okey, kita tutup dengan satu case study Buat sini left.
Dan sini right. Kita ambil lah 2 hari bulan 8. Okey, datang grup PV. Kita bercakap tentang grup PV Dan kena ingat sistem reset setiap hari pukul berapa? 11 PM. Sistem akan reset. Nak tengok ada pairing tak ada pairing. 2 hari bulan 8, katalah di sini ada masuk 100,000 PV, di sini ada masuk 80,000 PV. Berlaku pairing tak? Tidak. Maka apa berlaku? Benda tu dibawa ke 3 hari bulan 8. Katalah 3 hari bulan 8 di sini masuk 50,000 PV dan di sini masuk 60,000 PV. Maka pada pukul 11 malam, berapa jadinya? Sini jadi 150,000 PV, di sini jadi 140,000 PV. Berlaku pairing tak? Tidak. Maka dia bawa lagi ke 4 hari bulan 8. Katalah dekat sini masuk 80,000 PV, di sini masuk 30,000 PV. Maka berapa kat sini? Sini sudah ada 230,000 PV dan dekat sini ada 170,000 PV. Okey. Berlaku pairing tak? Bawa ke 5 hari bulan 8. Even kalau masuk bulan baru pun, dia bawa ke bulan baru. Okey. Katalah dekat sini masuk 100,000 PV. Okey. Dan di sini masuk 80,000 PV. Maka di sini dia jadi 330,000 PV. Dekat sini 250,000 PV. Baik. Berlaku pairing tak? Tidak. Sebab sebelah capai, sebelah tak capai. Bawa ke 6 hari bulan 8. 6 hari bulan 8, katalah dekat sini orang beli satu kotak Haimoim dapat 200,000 PV dan dekat sini pun dapat katakan 100,000 PV. Baik, berapa jadinya? Sini 530,000 PV dan di sini sudah jadi 350,000 PV. Baik. Dapat pairing tak? Dapat. Bila dapat pairing, maka dia akan tentukan skor. Okey, dia nak tentukan skor. Baik. Berapa skor ni? 530, 350. Berapa skor dia patut dapat? Bergantung kepada dia punya dealership. Adakah dia member, adakah dia agent, adakah dia special agent dan sebagainya. Katalah dia seorang agent. Maka berapa skor dia dapat? Yes. Agent Raya. Agent, bukan member. Okay. Maka dia dapat 15 skor. Okay, dia dapat 15 skor. Baik. Dia dapat skor dia 15. Okey. Oh, lepas dia dapat skor 15, pada 7 hari bulan 8, bila dia buka kaki kiri, kaki kanan dia, apa berlaku kaki kiri, kaki kanan dia? Kosong di kiri dan kosong di kanan. Dia mula dengan kosong. Baik, di sini yang ramai orang tak faham. Dia kata, mana pergi baki? 530 tolak 300 patut ada 230. 350 tolak 300 patut ada baki 50. Dekat kiri dan kanan mesti ada baki. Kan kita pairing dekat 300,000. Baik, di sini sebab dia duk faham macam seperti mana dia duk buat MLM selama ni. Dalam Atomic tak ada flushing. Habis tadi pairing tadi. Bila berlaku pairing, pairing itu hanya nak menentukan berapa skor kita. Tetapi 530 dan 350 ni, campur dua ni jadi berapa? 530 campur 350, dia jadi 0880. Baik, mana pergi 880 ni? 880 semua sekali masuk ke World Total PV. Sini masuk kat sini 880,000 PV ni. 880,000 PV masuk ke dalam sini
untuk tentukan skor nilai satu skor tu berapa. Okey. Haji Kamal minta tolong join the breakout room later. Dia minta saya pergi Haji Kamal minta tolong ke sana. Kalau tolong ke sana, tertinggal kat sini, siapa nak sambung kat sini? Haji Kamal dah Diamond Master, biar dia bergelumpur dekat grup sana. Menyusahkan saya kat sini buat apa? Dia dekat grup kecil. Fairuz, pergi jenguk grup kecil kejap, tanya Haji Kamal dia tertekan ke atau memang dia minta tolong. Tanya dia apa dia, kemudian datang kat sini tanya saya, and then you tolong jawab kat sana. Saya memang tak boleh masuk lah DTA. Saya memang tak boleh masuk room kecil tu. Tu yang saya tak masuk tu. Saya tak tahu pasal apa. Mungkin laptop saya ni kot dah lama sangat kot. Ya ke? Bila tu saya tak boleh join pun room kecil tu. Ya. Kejap. Data dah data. Kejap. Saya cari Fairuz. Fairuz pakai nama apa F, kejap saya tengok nama Fairuz. My Fairuz. Saya dudukkan cari dekat My Fairuz. Mana My Fairuz? Fairuz saya tak jumpa pun juga mana entah. Nampak tak ada? Saya tak jumpa Fairuz lah, kejap. Doktor klik dekat search atas tu dah. Tu lah saya nak cari tak ada dekat sini. My Fairuz. Siapa memang Fairuz dia punya ada tu masalah. Bawah tengku je. Bawah nama doktor. Bukan, saya tak boleh assign daripada situ. Saya kena buka breakout room ni. List nama dia tak ada dalam breakout room punya ni. Saya memang tu problem. Sebab tu jadi saya tak boleh nak tu. Siapa boleh pergi ke sebelah, boleh pergi ke bilik sebelah, pergi ke bilik sebelah sekejap, tanya apa benda dengan Haji Kamal tu. Siapa pergi tanya khabar apa benda dia nak kacau saya, tiba-tiba suruh Hajat tu join kat sana sekejap. Tak boleh, saya anchor, mana boleh saya pergi ke macam tu. Nanti kalau saya pergi macam tu, kalau tak ada orang kat sini tak apa. Okey. Biar dia pergi. Tolong kalau siapa-siapa boleh pergi tanya dia dekat Haji Kamal apa benda dia nak. Kalau dia tertekan tak apalah. Sepatutnya dia keluarlah bilik, datang ke sini tanya saya, baru dia pergi sana balik. Haji Kamal dah balik dah. Mana Haji Kamal? Apa cerita Haji Kamal? Semua sudah masuk balik. Dah habis dah dekat bilik break room dengan Haji Raimi tadi. Okey, dah selesai semua kat sana dah? Sudah. So okay, ada yang tak masuk balik ke sini, ada yang terus keluar. Oh iya ke? Tak apalah. Okey, saya close all room lah. Saya close all room supaya semua datang sini. Baik. Okey, dia akan close dalam masa 1 minit. Saya nak ke sana doktor. Saya ke sana dah, saya panggil semua masuk sini. Tak apa, saya close semua automatik akan masuk ke sini. Okey. Saya close juga bilik kecil tu. Kan. Saya dah lagi 41 second. Dia semua orang akan masuk sini. Ada 2, 3, 4 orang. Okey. Alright. Jadi sekarang semua yang saya kata tadi 880 ni yang saya ulang 880 PV ni yang kat kiri kanan ni, semua ni 880,000 PV ni dia akan masuk dalam world total PV minggu tu dan akan kira nilai skor. Bermakna kalau kita pairing ngam-ngam 300 kiri 300 kanan. Okey, katalah kita pairing, kita ngam-ngam 300,000 kiri 300,000 kanan. Bermakna kat sini kita cuma ada 300 campur 300, maka kat sini jadi 600, maka akan masuk ke sini cuma 600,000. Akan masuk ke tabung. Tapi sekarang kita masukkan dia 880,000 PV ke world total PV. Bermakna nilai skor akan naik ke akan turun bila nilai PV world total PV besar? Dari segi matematik,
dia ada bahagian atas, dia ada bahagian bawah, bahagian. Kan? Contoh, kan, kalau kita katakan bahagi 2, 6 bahagi 2 dapat 3. Kalau 10 bahagi 2 dapat 5. Jadi maknanya kalau pengatas dia besar, maknanya apa? Bermakna nilai skor akan besar. Jadi oleh sebab itu bila 880,000 PV masuk kat sini, nilai skor akan besar. Jadi sebab tu dia bukan macam MLM lain tolak 300, tak. Semua ni dimasukkan ke dalam world total PV. Sebab tu dia jadi kosong. Makna satu PV pun tak dibazirkan. Faham itu dia case study, itulah dia. Okay. Okay. Alright. Yang daripada kelas grup kecil tu semua masuk sini kan semua terkeluar. Saya pun semua masuk sini kan? Nanti saya tengok. Daripada tak ada dah, saya dah tutup dah grup bilik tu. Nampak Alia dah masuk balik sini. Ya. Okey. Ada yang terkeluar. Ada terkeluar tu sebab dia tekan terus live meeting tu. Dia terkeluar sebab dia tekan. Dia kena masuk. Dia tekan. Dia bukan live group, dia live meeting terus. Jadi dia kena masuk balik lah pakai link Zoom tu. Apa pengalaman? Benda baru. Benda baru, kita pun baru, saya pun baru. Jarang saya buat breakout room ni. Kan? Jadi bila hari ni nak buat sekali, barulah tergaba-gaba, tapi tak apalah. Kan? Okey. Baik, ada soalan tak? Sekarang faham tak? Raya alhamdulillah dah faham. Syukur. Kan? Syukur. Okey. Ramai juga saya nampak tadi pergi ke bilik sebelah tadi. Ada berapa orang Haji Kamal, Haji Raimi? Ke Haji Raimi pun dah terkeluar juga. Rasa macam dalam 30 orang ada doktor. 30 30 19 orang lah sini tadi. Berapa? 19. 19. Tolak yang not join tu okay. Dia yang not join tu kenapa Dia pergi ke mana Dia balik sini balik. Dia tengok macam TO pergi sana, TO balik sini macam tu. Tapi nama tu still make dekat situ. Dia jadi permanent kat situ. Haji Raimi terkeluar terus juga. Tidak lihat. Tu saya kata, mana pergi Haji Raimi? Tengok-tengok orang patah balik, dia tak patah balik. Aduh. Alright. Haji Raimi terus penat mengajar kat sana kata dia. Tapi baguslah buat macam tu sebab kadang-kadang kalau tidak saya nak pergi advance sikit saya dah tersangkut. Kalau saya mula daripada awal punya tadi tak sampai pukul 12 tak sampai lagi kat topik case study ni. Kan? Jadi kita akan buat akan datang mana yang dah senior ni saya akan kelas teknikal je kita akan buat by topik. Okey, contoh dia nak belajar tentang shopping, dia nak belajar tentang ni, nak belajar. Jadi dia orang masuk je ke dalam Zoom. Okey, saya dah siapkan bilik-bilik je. Kan? Bilik-bilik itu maknanya bilik ni untuk belajar tentang nak tukar consumer kepada distributor. Okey, jadi dia pergi dekat situ nak belajar benda tu je. Kan? Yang bilik ni pula dia nak belajar tentang nak faham PV. Jadi kita dah assign bilik.
kita dah assign orang siapa nak tu, jadi leader yang dah kita nak assign benda tu, leader ni kena ready lah. Kena ready dengan contengan ke, dengan apa ke kan. Kena ready lah. Bila leader dah ready, senang. Okay. So kita akan lebih efisien lepas ni. Zata kata insyaAllah boleh. Jadi bila dekat sini kita akan fokus yang betul-betul nak advance. Kan? Jadi kalau dia rasa dia dah belajar kat sana, dia baru nak patah kat sini pun tak apa. Kan? Dia boleh jenguk sana, jenguk sini. Kan? Jadi dia boleh jenguk sana, jenguk sini. Ataupun dia rasa nak masuk 2 phone, okey, 1 phone masuk sana, 1 phone pula masuk ID sini. Tak tahulah boleh dibenarkan tidak, boleh ke saja 2. Daripada 2 gadget. Ada kelas untuk marketing tak? Bagus juga. Tapi kelas-kelas yang selain daripada teknikal, kita buat pada hari yang tidak mengganggu hari teknikal. Jadi kita akan buat, katakan hari tu saya buat kelas 313, tapi saya buat hari Selasa contoh macam tu. Kan, maknanya dia tak ganggu kelas teknikal. Jadi kelas tentang copywriting, tentang marketing, yang tu kita akan buat asing. Kita akan buat asing, kita tak campur.